Selamat pagi dan salam sejahtera. Ringkas edisi 25 Februari 2021. Anda bersama saya Jessica Chung. Kita teruskan dengan laporan ini. Kerajaan Sarawak bakal mengadakan perbincangan lanjut bersama Petroleum Nasional Berhad Petronas mengenai penemuan gas di luar pantai Sarawak baru-baru ini. Pejabat Ketua Menteri dalam satu kenyataan berkata, perbincangan itu berdasarkan terma Perjanjian Penyelesaian Komersial CSA yang diharapkan memberi manfaat terbaik kepada kedua-dua pihak. Kerajaan negeri sedia maklum mengenai pengumuman Petronas berkaitan penemuan gas di dua telaga pesisir pantai Sarawak. Dua telaga itu melibatkan Telaga Penilaian Penerokaan Lang Lebah 2 dan Telaga di Dokong 1 di Blok SK417. Sebelum ini, Petronas telah mengesahkan penemuan gas baharu di luar pantai Sarawak. Syarikat minyak dan gas negara itu membuat pengumuman dalam satu kenyataan mengenai penemuan di Telaga Penilaian Penerokaan Lang Lebah 2 dalam kontrak perkongsian pengeluaran Blok SK410B PSC yang terletak di wilayah Lukonia Tengah, kira-kira 80 km dari Sarawak. Selain itu, Petronas turut mengumumkan penemuan gas daripada penerokaan Telaga Wildcat Dokong 1 di Blok SK417, kontrak pengeluaran bersama PSC yang terletak di perairan Cetek, wilayah Baram, kira-kira 90 km di luar pantai Sarawak. Malaysia menyaksikan detik bersejarah apabila Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi individu pertama menerima suntikan vaksin COVID-19 pada Rabu. Beliau menerima suntikan dos pertama vaksin jenis Pfizer-BioNTech di Pusat Kesihatan Daerah Putrajaya menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Muhyiddin tiba di pusat kesihatan itu pada kira-kira 2.25 petang dan melalui 5 stesen di PPV untuk menjalani proses vaksinasi tersebut. Stesen pertama untuk saringan gejala dan suhu diikuti stesen kedua untuk pendaftaran bagi mengesahkan kehadiran untuk suntikan vaksin COVID-19. Stesen ketiga bagi proses konsultasi dan persetujuan imunisasi. Stesen keempat bagi menerima suntikan vaksin COVID-19 dan stesen kelima ialah stesen pemerhatian. Beliau menzahirkan rasa syukur dengan suntikan vaksin berkenaan menyatakan keyakinan bahawa vaksin tersebut selamat dan berkesan. Tak rasa apa pun. Saya gitu-gitu tunggu je, tengok dah selesai je. Macam injection biasa. Ini Tan Sri ada kat sini pun okey. Yeah. So don't worry, come forward anytime. Pada masa yang sama, beliau menyeru rakyat untuk yakin dan percaya bahawa usaha yang dibuat oleh pihak kerajaan ini dapat memutuskan rantaian COVID-19. Turut menerima suntikan pertama dan merupakan antara yang terawal menerima vaksinasi dalam program imunisasi itu ialah Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Nur Hisham Abdullah dan 4 petugas Kementerian Kesihatan. Difahamkan vaksin Pfizer-BioNTech perlu disuntik 2 kali dengan suntikan kedua pada hari ke-21 selepas suntikan pertama. Perdana Menteri kemudiannya melancarkan pendaftaran program vaksinasi menerusi MySejahtera. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan bertemakan lindung diri, lindung semua itu dilaksanakan dalam 3 fasa. Pendekatan kerajaan melalui program imunisasi itu adalah untuk memastikan sekurang-kurangnya 80% penduduk dewasa Malaysia menerima vaksin menjelang Februari 2022. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan dijangka dapat diselesaikan sebelum akhir tahun ini. Meskipun sasaran sebenar program itu tamat ialah pada Februari 2022. Menteri Penyelarasnya Khairi Jamaluddin berkata, keyakinan tersebut adalah berdasarkan tahap kecekapan dan juga profesionalisme Kementerian Kesihatan selain ketibaan vaksin mengikut jadual. Apa yang masih lagi menjadi tanda tanya adalah sama ada kita akan terima vaksin mengikut jadual. Kita dah menandatangani perjanjian ataupun kontrak dengan beberapa syarikat, Pfizer dan juga syarikat-syarikat lain. Tetapi kita masih lagi bergantung kepada kapasiti kilang pembuatan mereka yang berada di luar negara. Kalau mereka menepati perjanjian ataupun kontrak, saya percaya dan yakin kita dapat selesai sebelum akhir tahun ini. Selain itu, tambahnya pusat vaksinasi mega akan ditubuhkan pada fasa ketiga memandangkan ia merupakan yang terbesar antara ketiga-tiga fasa bagi program itu. Antara cadangan untuk dijadikan pusat mega ialah di pekarangan stadium serta pusat persidangan. Langkah ini katanya bakal menyaksikan lebih ramai orang dapat divaksinasi pada satu-satu masa.
Itulah juga masa penjadualan penghantaran vaksin yang paling banyak. Ya. Kalau kita melihat hari ini, dia ratusan ribu saja. Tapi menjelang pertengahan tahun ini, apabila kita mula fasa ketiga, penjadualan penghantaran vaksin kita adalah jutaan vaksin akan sampai. Sebab itu kita memerlukan tempat ataupun pusat pemberian vaksin yang besar untuk kita selesaikan pemberian vaksin dan tak perlu kita simpan vaksin ini di pusat simpanan vaksin. Sebab Menyentuh mengenai vaksin lain selain Pfizer, Khairi berkata Malaysia mempunyai perjanjian dengan 4 pengeluar vaksin berbeza di luar negara, iaitu Sinovac dari China, AstraZeneca dari United Kingdom, Sputnik V dari Rusia dan vaksin 1 dos CanSino Bio dari China yang masih lagi dinilai oleh bahagian regulatori farmasi negara. Kerajaan Sarawak bakal berdepan satu operasi yang disifatkan lebih besar daripada pilihan raya iaitu menyuntik vaksin kepada lebih 2 juta penduduk di Sarawak. Jelas Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian, kerajaan negeri bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan KKM untuk menyuntik vaksin kepada semua penduduk menjelang Ogos. Bagaimanapun katanya selain mendapatkan vaksin yang berbeza sasaran, kerajaan juga memberi tumpuan kepada usaha memastikan semua penduduk menerima vaksin berkenaan. Why we try to aim for 2.2 million people? Why we need that number is because if we don't vaccinate 70% of people, we don't get enough herd immunity, protection for the community. Sehubungan itu, dedahnya lagi, Sarawak mempunyai kira-kira 30% orang yang berumur kurang daripada 80 tahun. Ini bermakna hampir 100% penduduk di Sarawak berumur 18 tahun ke atas dan perlu diberi vaksin. Ia katanya bukan satu tugasan yang mudah untuk dilaksanakan. Kita beralih ke perkembangan COVID-19. Kes positif baru COVID-19 di Sarawak mencatatkan angka tertinggi apabila 353 kes baru dilaporkan pada Rabu. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS berkata, daripada jumlah tersebut, Sibu masih mencatatkan kes tertinggi dengan 181 kes. Ini menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 8,650 kes. Tiada kematian direkodkan. Mengenai pesakit yang masih menerima rawatan atau pengawasan, JPBNS berkata terdapat 139 kes baru yang pulih dan dibenarkan discharge. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 yang telah pulih atau dibenarkan discharge seramai 6,238 orang. Sebanyak 375 PUI baru dilaporkan dan 23 PUI yang masih menunggu keputusan ujian makmal. Antara lain, 25 kluster yang dilaporkan sebelum ini masih kekal aktif di Sarawak. Murid yang belum mempunyai pakaian seragam sekolah diberi kebenaran memakai pakaian yang sesuai dan kemas serta sopan untuk hadir ke sekolah. Menerusi kenyataan Kementerian Pendidikan pada Rabu, kebenaran itu diberi mulai 1 Mac sehingga 26 Mac, iaitu sehingga cuti pertengahan penggal persekolahan 2021.
KPM berkata berdasarkan surat pekeliling ikhtisas, murid perlu memakai pakaian seragam sekolah untuk hadir ke sekolah, namun mengambil kira keadaan semasa, kebenaran itu telah diberikan. Menurutnya, perkara itu diputuskan susulan banyak pertanyaan daripada ibu bapa mengenai peraturan pemakaian pakaian seragam sekolah apabila sesi persekolahan dibuka kelak. Pada 19 Februari lepas, KPM mengumumkan tarikh pembukaan sekolah untuk sesi pengajaran dan pembelajaran PDP secara bersemuka yang akan dilaksanakan secara berperingkat mulai 1 Mac. Seramai 261 penerima daripada 7 buah kampung di kawasan Dewan Undangan Negeri Bukit Semuja menerima bantuan tangki air Sarawak bagi peringkat kedua fasa ketiga tahun 2021. Simbolik penyerahan telah dilaksanakan oleh pengurus pusat khidmat Thomas Bakit yang mewakili ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Semuja, John Ilus di Dewan Kampung Triboh. Menurut John Ilus, pemberian tangki air tersebut merupakan inisiatif Kerajaan Sarawak bagi mengatasi masalah gangguan air di kawasan yang belum mendapat bekalan air bersih dan terawat sepenuhnya. Tambahnya, ia juga bertujuan memberi kemudahan kepada penduduk untuk menyimpan air bagi menjalankan aktiviti serta keperluan harian. Antara 7 kampung yang menerima tangki air Sarawak berkenaan adalah Kampung Triboh, Kampung Selabi Pelaman, Kampung Koran Empanek, Kampung Seroban, Kampung Koran Bari, Kampung Rancan dan Kampung Bedup Sungai Cina. Sekian sahaja ringkas untuk jam ini dan pastikan anda tidak terlepas perkembangan terkini dan semasa hanya di ringkas jam 12. Saya Jessica Chung, salam hormat dan jumpa lagi.